Realme GT Neo 2 5G guys, sekarang dah dekat tangan aku. 64 megapixel triple camera, 120Hz AMOLED display, 5000 mAh massive battery, and then dia ada 8 layer of cooling system ada kat dalam ni. And ada banyak lagi actually dia punya kelebihan phone ni. So kalau korang nak tahu, stay tune in this video. So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru subscribe kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Untuk video kali ni aku memang excited gila nak buat review kat korang pasal this phone lah daripada Realme. Sebab kau tengok lah, warna hijau lah. Dalam banyak-banyak video aku tak pernah set up video warna hijau. So ya, untuk kali ni aku sacrifice juga untuk Realme sebab colour dia memang cantik. Hijau dia memang hijau cantik ah. So guys, aku tak nak buang masa, jom kita tengok unboxing dulu. Lepas unboxing baru aku cerita pasal this phone. So ni dia punya kotak. Kotak dia warna hitam, dia bukan kotak warna hijau Kat sini dia dah tulis dah GT Neo 2 daripada Realme 5G Kat sini ada 5G, nanti aku akan beritahu apa itu 5G. Dekat tepi kotak ni dia tulis Realme, lepas tu belah satu lagi, tepi satu lagi dia tulis Realme GT Neo 2 5G. Dekat bahagian belakang kotak dia ada tulis kat situ satu. Jom kita baca Realme GT Neo 2 5G, which is dia punya nama lah. Lepas tu Snapdragon 870 macam aku bagi tahu tadi, 5G processor, 120Hz E4 AMOLED display, 65W super dark charge stainless steel vapor cooling plus. Yang ni sesuai untuk gamers lah. Serius, aku cakap memang sesuai untuk gamers sebab dia ada 8 layer cooling system. Nanti aku akan beritahu kat korang lah. Awal sangat aku nak beritahu. Kita tengok dulu, kita buka dulu kotak dia, kita unboxing dulu. Okay, once kau buka dia punya kotak ni, kau akan nampak dia tulis kat situ, hey, welcome to Realme family. So dekat dalam ni kau boleh tengok dia ada dia punya documentation and dia punya kertas-kertas lah. So kita tak tengok, kita tak nak baca pun. So kau boleh tarik kertas ni, jom kita tengok. Kita letak kat tepi dulu dia punya phone ni. Apa lagi yang korang akan dapat dekat dalam kotak ni. Aku laju sikit unboxingnya sebab aku nak review kat korang pasal dia punya spek. Dekat bawah kotak ni kau akan dapat dia punya cover phone. Warna dia warna kelabu macam ni. Dia tak ada banyak warna guys. Dia punya cover just warna ni je. Tapi phone dia ada dua warna, warna Neo Green and Neo Blue. Cover just warna ni je. I'm not sure kenapa. Dia bukan warna hitam, dia macam warna kelabu matte, lebih kurang macam tu. And dekat sini dia ada tulis Realme. Dekat dia punya cover ni ada tulis Realme. So very nice punya cover. Lepas tu kau akan dapat dia punya charging 65W super dark charge. Kabel yang dia bagi adalah kabel USB-A to USB-C. Lepas tu kat bawah lagi dia ada SIM ejector lah. Dan pasal unboxing, jom kita tengok dia punya phone. Macam aku cakap tadi, dia ada dua colour which is Neo Green and Neo Blue. So yang aku dapat ni Neo Green. Neo Green ni memang colour dia agak terang sikit, agak striking sikit, agak orang cakap pump up sikit. Ramai orang suka yang warna ni. Neo Blue pun okey, tapi dia tak adalah macam biru sangat. Dia macam reflektif, lebih kurang macam rose gold ke biru, lebih kurang macam tu. Dia boleh tukar-tukar warna, tapi yang ni memang nice lah. Kita tengok dari segi luaran phone ni Dekat luar ni, dekat belakang kau boleh tengok ada dua warna kat sini, warna green and warna black. So yang warna green ni dia actually matte. Boleh katakan dia punya matte ni lain sikit daripada phone-phone lain. Aku pernah pakai phone lain yang ada matte, aku tak nak sentuh brand mana, tapi dia punya matte tu nampak macam kasar sikit. Tapi yang matte daripada Neo Green ni, dia memang lembut dia punya matte ni. And dekat sini dia macam berkilat sikit lah, dia punya permukaan yang berkilat sikit. And very nice. Dia ada tulis kecil-kecil kat sini, dare to leap banyak-banyak kat situ. Lepas tu Realme of course. So ni je. Aku rasa kalau tak pakai casing pun dah cantik lah dia punya interface kat bahagian belakang ni. So kalau kau tengok dekat belakang ni, dia ada 3 lens kan. The first lens which is dia punya main lens lah, ataupun dia punya rear camera. The second one dia ada ultra wide lens, and then the third one dia ada lens macro lens. Dia ada macro lens juga phone ni. And kalau kau nak ambil macro tu, better ambil 4cm jarak kan dengan korang punya objek yang kau nak ambil tu, supaya dia punya focusing tu agak sharp. So nanti kita akan sentuh pasal gambar dia. So dia punya size screen ni which is 6.62 inci. So agak besar. Kau boleh tengok kat sini, dia punya screen memang besar, tapi dia punya nipis ni memang nipis je. Memang ngam-ngam sedap lah kalau pegang dekat tangan. Dia tak rasa macam tebal sangat. Kalau kau pakai casing pun, kau still rasa grip lagi lah. Nak tangan aku yang tangan berpeluh ni, dia ada permukaan yang matte kat belakang ni, aku pegang tak rasa licin. So tadi aku cakap phone ni sesuai untuk gamers kan. Actually sesuai untuk semua orang, sebab gamers ni dia macam hardcore sikit. Sentiasa main game, phone cepat panas apa semua kan. So phone ni dia memang sesuai untuk semua orang, especially gamers. Sebab apa? Sebab dia ada Snapdragon 870. Dia punya chipset Snapdragon 870 ni, orang cakap yang paling latest lah. Dia claim kat sini yang paling latest dalam versi 8 digit chipset. Lebih kurang macam tu. Aku dah lupa dia punya ayat. Performance dia kalau korang main game ke, dia tak akan cepat panas. Lepas tu dari segi dia punya refresh rate screen ni, dia ada 120 refresh rate screen. So kalau korang nak main game, especially game yang refresh rate tinggi, memang sesuai. Dia punya viewing angle memang nice. Dia takkan ada lag apa-apa. Bukan tu je, screen dia ni bukan screen biasa. Screen dia ni adalah AMOLED punya screen. So dia punya colour, dia punya vibrant, dia punya preview yang korang akan tengok bila korang main game ataupun korang tengok cerita ke movie ke, dia memang terang, colour dia memang vibrant, memang sharp, memang
contrast, saturation apa semua memang complete lengkap lah. Lepas tu dari segi dia punya bateri pula, bateri dia ada 5000 mAh bateri. Kalau kita tengok kat sini dia dah claim kat situ 5000 mAh massive bateri, boleh bertahan untuk 33 jam untuk buat panggilan, lepas tu 88 jam untuk dengar muzik, 24 jam untuk video and then 8 jam untuk gaming. So memang lama dia boleh bertahan dia punya bateri ni. Aku rasa one day pun dah boleh tahan. Kalau kau nak guna untuk shoot video ke apa ke, memang tahan dia punya bateri ni 5000 mAh, memang cukup untuk satu hari. Atas penggunaan korang jugalah, depends atas korang punya penggunaan. So sekarang ni kamera depan aku shoot dengan menggunakan 1080p. Dari segi dia punya dynamic range kamera depan ataupun dia punya rear kamera aku rasa okey. And then dari segi dia punya gambar pula, untuk yang blur tu kau boleh tengok kat situ agak struggle sikit dekat bahagian Farisha tu. Kau boleh tengok dekat bahagian belakang tu dia cuba untuk identify mana satu background and mana satu objek. Untuk night mode pula aku rasa tak ada masalah, dia boleh terangkan aku punya gambar tu pada waktu malam. Dia punya night mode ni memang function, memang terang, memang clear, tak ada nampak noise ke apa ke. So memang aku puas hati dari segi dia punya quality untuk low light ataupun night mode ni. Lepas tu tadi aku cakap dia ada 8 layer of cooling system kan. Tu apa benda? Dia lebih kurang macam ni lah. Kau tengok benda ni, kau faham tak? Satu-satu aku sure kalau aku explain kat korang pun korang takkan faham dari segi dia punya layer by layer by layer. Tapi yang bestnya kat sini ataupun yang senang korang faham, which is each of the layer tu dapat menyejukkan korang punya phone yang tengah panas dengan cepat. Kalau korang tengah main game, especially game yang refresh rate tinggi, dia akan sejuk dengan cepat lah. Dia takkan panas untuk jangka masa yang lama. Sebabnya kat sini dia ada 4129mm2 VC area. So kat sini Realme claim GT series ni adalah yang pertama dia apply steel Cooper composite dekat dia punya dalam phone tu. So kat sini dah terang-terang korang punya temperature phone tu dia akan orang cakap normal je lah. Dia takkan overheat yang melampau-lampau and boleh jejaskan korang punya bateri sampai jadi kembung ke apa kan. Tak perlu risau lagi dekat Realme GT Neo 2 ni, sebab dia dah ada 8 layer composite and dia ada diamond apa semua benda tu. Tu orang cakap ingredient yang boleh menyejukkan and yang boleh protect korang punya bateri and korang punya phone lah, and korang punya performance masa tengah main game. Okay, cakap pasal bateri 5000 mAh tadi kan, lupa aku nak mention sekali dengan dia punya fast charging. Dekat sini dia ada sediakan juga dalam kotak. Masa kau tengok masa aku unboxing tadi, dia ada letak kepala plug 65W super dart charge. Dia punya super dart charge ni dia punya cepat kan, lebih kurang macam ni lah. Aku bagi gambaran dekat korang. Kau charge 36 minit and kau dah boleh full korang punya bateri yang ada dekat korang punya phone tu lah, which is daripada 0 ke 100% dalam masa 36 minit sahaja. So kat sini aku dah try dah. Aku dah try tengok YouTube, aku dah try main aku punya social media apa semua. Aku dah try main game juga. Dari segi dia punya refresh rate memang betul 120Hz tu memang kepuasan tu memang korang akan dapat maksimum kepuasan. And dari segi dia punya touch sampling rate, dia boleh pergi sampai 600Hz. So masa korang tekan tu dia boleh detect korang punya pergerakan jari ke apa semua. Dia lagi sensitif lah. Masa korang tengah main game tu, kau tekan apa semua tu dia memang sensitif. Dia takkan ada lag ke, dia takkan ada macam delay kejap ke, memang tak ada. Dari segi dia punya connectivity juga, connectivity dia ada 5G guys. So dekat sini dia ada 4G and 5G, tapi dia boleh pergi sampai 5G. Kalau kawasan korang just support 4G, dia boleh pergi sampai 4G je. Tapi kalau boleh 5G, dia akan switch antara 4G ke 5G terus. Untuk Wi-Fi pula dia ada Wi-Fi 6. So Wi-Fi 6 ni aku sama juga, aku tak nak cakap banyak sangat. Senang cerita dia punya Wi-Fi 6 ni dia memang laju and dia boleh connect sekaligus simultaneously antara 5G dengan Wi-Fi 6. So maksudnya dekat sini, pernah tak kalau macam korang tengah buat call kan, dia punya data tu akan turun ataupun dia punya line tu akan turun. Tapi untuk yang dekat phone Realme GT Neo 2 5G ni, dia boleh connect simultaneously antara Wi-Fi 6 dengan 5G connectivity. Maksudnya kalau kau tengah on the call ke, kau tengah buat apa-apa ke, dia punya connectivity tu memang 5G kau akan dapat secara maksimum lah. Lepas tu the next thing yang best pasal phone ni, which is dia punya RAM yang ada dekat dalam phone ni, which is 12GB. So contohnya kalau kau tengah main game, 12GB tu tak cukup, dia boleh tambah, dia boleh top up 19GB lagi dekat korang punya RAM ni dengan adanya bantuan Dre ataupun Dynamic RAM Expansion. So Dynamic RAM Expansion ni ataupun Dre, dia boleh buat macam aku cakap tadi lah. Kalau phone kau ni dah rasa macam berat sebab kau buka banyak game, kau buka multitasking, kau buka tu, kau buka ni, and phone ni dah detect dah yang macam okay, RAM aku ni dah low, so aku perlukan extra space of RAM. Dia akan top up 19 RAM extra dekat phone ni. So itulah orang cakap Dynamic RAM Expansion ataupun Dre teknologi. Bukan tu je, dia ada juga sediakan dengan GT Mode 2.0. So GT Mode 2.0 ni umpamanya macam untuk membantu korang punya phone ni untuk boost lagi, untuk mempercepatkan lagi, untuk clearkan benda-benda yang berat dekat dalam phone korang ni. Lepas tu aku lupa nak mention, masa tengah main game kan, of course kau nak audio yang okay kan, walaupun ramai yang pakai headphone ataupun earphone. Tapi kalau korang tak pakai headphone kan, korang nak dengar audio daripada speaker dia terus macam mana, dia memang okay. Speaker dia ada dua guys, dia ada stereo speaker dekat bawah ni and dekat sini, mains kat sini. Speaker yang kat atas ni kan, bukan just untuk on the call sahaja, dia boleh keluarkan bunyi juga.
That means stereo speaker lah. So dia punya speaker ni memang dengar 3D punya speaker kat bawah and kat atas. Memang okay untuk dengar muzik ataupun tengok movie dekat YouTube ataupun untuk korang main game especially. Dari segi screen aku dah cakap, dia ada AMOLED display. Lepas tu 120Hz dia punya refresh rate. Dari segi dia punya ambient pula kan, macam mana dia punya boleh detect ke, macam kalau aku duduk dekat tempat yang gelap, dia boleh detect secara automatic ke dia punya ambient light tu. Of course, phone ni boleh detect dia punya ambient light. Dari segi dia punya kecerahan, aku tak naklah cakap, aku just akan masukkan dalam video ni je maybe. Pasal dari segi dia punya kecerahan ni, aku boleh katakan yang kalau aku duduk dekat luar, dekat bawah cahaya matahari terik, dia boleh pergi up maximum brightness sampai boleh aku baca apa yang ada kat situ. Maksudnya dia punya brightness ni memang terang, kau boleh baca ada ni sebelah skala ni. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. So siapa yang tahu pasal brightness, screen apa semua ni, korang akan tahulah. So conclusion dia, sesuai untuk siapa phone ni guys. Macam aku cakap tadi, sesuai untuk gamer, sesuai untuk semua orang, sesuai siapa yang suka elegan. Dia punya colour ni memang sesuai. Tapi kalau orang yang macam cool je, tak suka striking sangat, kau boleh pilih colour yang kedua tu lah, which is neo blue. And kalau korang tak suka juga, kau boleh pakai casing lah. Dia akan sediakan sekali dengan casing juga. Tapi yang bagi aku, dari segi warna, dari segi colour, dari segi interface ni memang tak ada apa-apa yang perlu korang tukar dah pun. Memang awesome, memang nice dah. Cumanya dari segi penggunaan korang lah, macam mana korang guna phone ni. Kalau korang guna untuk main game, aku memang highly recommended untuk korang beli phone ni. Walaupun aku tak main game, tapi aku main game dengan menggunakan dia punya refresh rate yang tinggi ni, aku rasa memang okay, memang nice. Dari segi dia punya audio yang ada stereo speaker ni memang okay. Dari segi dia punya performance dengan dia punya Snapdragon 870 tu, aku rasa memang tak ada masalah dah. Itu je guys, sorry kalau dalam video ni aku cakap laju sikit sebab aku excited nak bagi tahu kat korang apa benda yang phone ni ada, yang boleh offer dekat korang, and aku memang suka phone ni. Thank you so much to Realme Malaysia for sending this phone untuk aku, and ada banyak lagi actually gadget-gadget ataupun phone yang aku akan review dekat korang daripada Realme. So make sure korang stay tuned in this video, and also siapa yang dah stay daripada awal video sampai hujung video in this video also, thank you so much guys. See you in the next video. Bye. Dah tiba-tiba dah habis dah video, tiba-tiba dah outro.